So hari ni kita akan bercakap tentang bila dan macam mana kita nak jadi parents. Nak prepare untuk jadi parents. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu, kembali dalam Parenting Talk dengan Umu lah. So selamat hari raya saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah tak belum terlambat lagi. Hari ni berapa Syawal? 6 kan? Hari ni 6 Syawal. So tengah puasa ke tu? Saya nak tunggu siapa masuk Saya nak siapa ni? Siapa ini? Nura Atira, is it? Boleh dengar ke suara saya jelas atau tidak? Hello. Oh. Hai Nanu. Okay. Apa tadi? Okay, hari ni tajuk saya adalah macam mana, bila dan macam mana kita nak, Astaghfirullahaladzim. Bila dan macam mana kita nak prepare untuk jadi parents. How to be a parent. So, saya nak tanyalah satu, bukan nak tanya, nak bagi tahu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. Hai Ustaz. Selamat Hari Raya Fasihah. Hai Atira. Apa tadi? Okey, saya nak tinggalkan satu soalan. Bukan soalan, saya nak bagi tahu satu ayat which is the first child you will raise is yourself. So, daripada ayat ni, apa fahaman korang pasal ayat tu? So, saya nak korang komen apa fahaman korang pasal ayat tu. The first child you will raise is yourself. So, komen. Sementara saya nak go through kita punya point minggu lepas. Kita ada jemput Ustaz Puad kan minggu lepas. Dalam tajuk cara didik anak gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa nama ni? Minggu lepas Ustaz ada sebut 5 poin tentang gaya untuk didik anak gaya Rasulullah, which is pertama, menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala. Kita tahu kan bila dilahirkan pertama sekali adalah kita akan azankan, akan iqamatkan untuk kenalkan anak tu ada kepada kita punya pencipta lah, which is Allah Subhanahu Taala. Dan Ustaz pun ada cerita juga tentang poin kedua, itu jaga pemakanan. Macam mana kita nak didik didik anak gaya Rasulullah ini adalah dengan cara jaga pemakanan kita. Apa yang suami bagi isteri makan itu akan efek kepada anak tu sendiri. Sebabnya apa? Sebabnya daripada susu ibu tu akan disalurkan kepada anak dan akan membentuk anak kita tu jadi macam mana. Okay, ingat soalan saya tadi. The first child you will raise is yourself. Komen apa yang korang faham tentang ayat ni. Nanti saya akan go through sikit lah. Okay. So poin ketiga Ustaz dah sebut minggu lepas, which is jadi role model. Jadi role model kepada anak-anak kita. Yang ni penting lah sebabnya nak jadikan role model ni kita nak membentuk anak kita tu macam mana. So nak membentuk anak kita macam mana, apa yang kita kena buat, apa yang kita boleh buat adalah bagus Fasihah. Nanti saya akan beritahu dia punya jawapan. Okey. Adalah apa nama ni? Yang lain boleh komen juga nak jadi role model, apa kita boleh buat adalah kita plan. Kita have the strategic plan dengan kita punya pasangan untuk macam mana kita nak anak kita nanti ni macam mana. Lepas tu keempat adalah memberi perhatian dan kasih sayang, dan kelima adalah membentuk pemikiran dan dia punya dia punya social skills daripada anak lah, which is macam mana nak pilih kawan yang baik, nak didik akhlak dia, berakhlak kepada guru, supaya dia bila dia berakhlak kepada guru ni, apa yang dia dapat semuanya insya-Allah berkat lah. Dan bila dengan ilmu berkat tu dia membesar menjadi anak yang baik insya-Allah. So go through to our topic today. Macam mana dan bila waktunya kita nak bersedia untuk jadi seorang parents, ibu bapa lah. Dan tadi saya tinggalkan soalan macam mana apa tu?
your first your first child to your first child you will raise is yourself. So Fasiha dia jawab, maksud dia adalah didik diri sendiri dulu sebelum orang lain. Ya, betul. Tapi secara tepatnya adalah kalau kita nak the way kita nak anak kita macam tu lah kita kena didik diri kita dulu. Dan kakak saya ada tambah semalam. Kakak saya ada tambah saya adalah borak dengan dia kan. Saya ada borak dengan dia. Dia cakap macam ni, memang selalunya kita akan orang selalu sebut, orang keep maksudnya cakap tentang kalau kita nak anak kita macam tu, kita kena jadi macam dulu. Macam kalau kita nak pasangan kita nanti macam tu, kita kena jadi macam tu dulu. Tapi contoh kalau in term of anak, sebenarnya kadang-kadang orang terlepas pandang. Bila kita nak anak macam tu, selain daripada kita yang jadi macam tu, kita juga kena cari pasangan yang macam tu. Maksudnya itulah dalam kita memilih. So bila kita kena bersedia untuk jadi seorang parents ni adalah sebenarnya bila? Sebenarnya adalah sebelum kita bernikah lagi lah. Sebelum start kahwin lagi. Sebabnya possible lah kan? Hai Kak Farah. Possible lah kan? Bila kita kahwin je, probability untuk dapat anak tu sangat tinggi. Memang tinggi lah. Memang suara slow amat. Slow sangat ke? Slow sangat ke? Hello? Test. Jelas ke? Slow sangat ke? Hai Kak Farah. Hai Fasiha. Hai Atira. Semua aku hai ni. Slow ke jelas? Saya tak boleh kuat-kuat sebenarnya. Nanti anak buah saya ketuk pintu. Nanti distracted. Somebody please. Bila. Apa tu Ustaz? Betul, bila-bila pun kita boleh. Maksudnya kita kena bersedia tu bila-bila sahajalah, betul lah. Maksudnya sekarang kena pakai earphone baru jelas. Ya, I'm wearing earphone. Cuma tak nampak. Takpelah, saya pegang lagi. Mungkin ada ni kot. Lupa nak cakap tadi. Lupa masak si Mamat. Sekejap ya. Saya dah ni. Itulah saya senang. Sebab jodoh datang bila-bila ni. Ya, betul Ustaz. Betul. Terima kasih Ustaz. Tolong ingatkan saya. Maksudnya preparation untuk kita jadi parents ni adalah bila-bila lah. Bila-bila. Maksudnya sekarang pun dah kena start dah. Sebabnya jodoh ni datang bila-bila. Betul Ustaz, betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Ramai orang tanya saya. Tak adalah ramai. Tapi adalah sesetengah orang tanya. Sejak bila umur ni mahir bab parenting kan? Sampai bawa tajuk parenting. Lepas tu kakak saya pun tanya juga. Sebab saya selalulah, bukan dia je, maksudnya orang lain pun adalah saya cakap saya takut nak buat tajuk ni. Sebab tajuk ni is so heavy lah untuk saya. Tapi dia tanya saya, kenapa terima? Lepas tu saya macam, aku terima ke? Tak, saya tak terima. Bukan. Dia cakap kenapa ambil? Saya tak ambil tapi saya terima. Saya tak ambil tapi saya terima. Sebabnya, mungkin sebab dia macam, entahlah, mungkin sebab wujud kesedaran tu kot. Kesedaran macam kalau kita tak prepare untuk sekarang, maksudnya kalau kita tak prepare sekarang diri kita untuk that ilmu parenting tu, bila lagi kan. So ini saya jadikan sebagai batu loncatan lah kot untuk saya. Bukan batu loncatan, dia macam penukul kot untuk saya learn pasal parenting ni. Lepas tu okay, sekejap ya, saya cari. Lepas tu tajuk hari ni kalau perasan, dia berkait rapat dengan poin ketiga Ustaz Fuad bagi tahu minggu lepas, which is jadi role model kepada kita punya anak lah. Dan macam mana jadi role model, kan saya cakap, kakak saya cakap, okay, ingat tak buku yang saya bagi tahu hari tu pasal Unbreakable ni, buku Unbreakable ni. Buku ni saya dah baca, tak adalah separuh, saya dah baca lah setebal ni. So buku ni dia sangat bagus untuk walaupun buku ni dia pasal
preparation to marriage. Tapi dia sangat bagus sebenarnya untuk parenting punya skill juga, sebab bila kita bercakap tentang preparation ke arah perkahwinan, it's about relationship. Dan kita dengan anak pun adalah benda yang melibatkan relationship, dan semua benda yang melibatkan relationship sebenarnya memerlukan skill yang sama. Antaranya adalah komunikasi, how to control your emosi, macam tu. So dalam ni Aiman ada kupas daripada awal, dia kupas sangat detail pasal start daripada kita punya big why kita. Maksudnya kenapa kita nak kahwin, apa kita punya big why, maksudnya sebab reason kita nak kahwin. Dan lepas apa nama ni, saya lost. Okay, kenapa kita nak kahwin. Dan selepas tu dah disebut juga pasal kita punya, maksudnya daripada pilihan tu, macam mana kita nak filter kita punya option. Nak filter kita punya pilihan tu, kita kenalah ada nak filter tu, kita kena ada pilihan kan. So daripada pilihan tu, apa yang step pertama kita kena buat, dan lepas step pertama tu, dan macam mana kita nak tahu kita ni bersedia atau tak. Sebab kebanyakan orang dia akan cakap dia tak ready. Aku tak sedia lagi lah nak kahwin, aku tak sedia lagi lah nak jadi ayah, nak fikir tanggungjawab, nak jadi seorang isteri, whatever. Tapi kan saya ada pernah cakap juga kan sebelum ni, dia ada sebut belakang ni, you will never be ready in a committed relationship, but you will always be prepared. Maksudnya kita ni tak akan pernah rasa ready, tapi kita akan sentiasa boleh untuk ke arah bersedia. Kita akan sentiasa boleh berusaha untuk bersedia. Contoh, antara contoh yang dibagi dalam buku ni adalah contoh analogi bila kita masuk exam. Sangat menarik tau. Sebab semua mesti, insyaAllah semua pernah mengalami exam kan. Even kita masa kita kecil sekalipun kita pernah ada UPSR. Exam lah yang pasti. So sebelum exam kita akan study. Kita akan study untuk seek that exam tu. Kita akan study untuk kita jawab soalan exam tu lah. Tapi tak, maksudnya pernah tak kita rasa bila kita nak masuk dewan exam tu, kita rasa kita tak bersedia. Selalu kan, dia macam selalu kita rasa macam, alamak macam ni tak habis lagi ni, macam tak ready lagi. Dia jadi macam tu. Tapi adakah kita decide untuk tak masuk exam tu? Adakah kita decide untuk tak masuk exam, dan kita decide untuk kita tinggalkan dewan exam tanpa menduduki exam? Tak kan? Sebabnya kita memang akan go, maksudnya hadap juga kita punya examination tu. Sebab waktu tu sebenarnya kita tahu kita dah buat preparation untuk exam tu. Cumanya kita rasa kita tak ready. Betul tak? Faham ke? Lepas tu sekejap ya. Betul sedia ke tak? Alah Ustaz. Okey. Sorry. Sedikit kekacauan. No. Break. Sekejap, saya cakap pasal apa tadi? Kahwin dulu baru tahu sedia ke tak? Ya betul. Kahwin dulu baru tahu sedia ke tak? Ya ke Ustaz? Okey lah. Apa tadi? Masuk Selamat. Saya dah lost. Exam kan, pasal analogi exam, which is
Kita selalunya bila exam tu, bila kita rasa tak bersedia, kita bukannya terus tak masuk dewan exam dan tak ambil exam tu, tapi kita still ambil. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita tahu malam sebelum exam tu ataupun sebelum ni kita dah buat preparation tu. Apa preparation kita buat? Kita study, kita buat revision, kita buat homework, kita masuk kelas, kita buat group discussion. Itu preparation kita buat. So bila benda tu berlaku, maksudnya bila waktu tu sampai, kita akan face juga benda tu sebab kita tahu kita dah buat preparation tu. So kita ni tak akan pernah rasa ready, tapi kita akan boleh sentiasa untuk bersedia ke arah benda tu. Jadi next saya nak cakap, dalam ni juga, saya sangat recommend kalau korang nak baca buku ni, tolonglah. Saya rasa buku ni sangat best, tapi buku ni dia memang totally in English lah. Saya tak tahu lah dia ada translation in Malay ke tak. Tapi sangat best, serius. Dan dalam ni juga dia kan ada macam dia punya chapter untuk kita tahu macam mana kita ni dah prepare enough ke tak untuk perkahwinan tu. So dia Aiman ni dia ketengahkan tentang PIES KPI, which is PIES tu dia sebenarnya daripada Masters PIES tu adalah daripada Tuan Fazrul Ismail punya Fazrul Ismail lah. So daripada situ dia gabungkan dengan dia punya term KPI untuk kita measure kita punya ke tahap kebersediaan kita ni untuk ke arah perkahwinan tu. Faham ke? So dia punya PIES tu apa? P tu adalah physical KPI. I tu intelligence KPI. E adalah emotion, dan S adalah spiritual. So kat sini saya nak sentuh tentang emosi lah. Maksudnya kadang-kadang anak ni kan, kalau contohlah dia buat sesuatu yang salah, sebenarnya kita tak boleh nak salahkan dia. Sebab macam yang point yang Ustaz cakap minggu lepas, point ketiga tu, it's about role model lah. Role model ni maksudnya kita ni adalah role model dia. Maksudnya macam mana mak ayah adalah, maksudnya anak ni adalah cerminan kepada mak ayah. Macam mana mak ayah, macam itulah anak dia. Dia tak memanglah, maksudnya orang cakap iman tu tak boleh diwarisi, memanglah. Tapi kalau didikan, maksudnya attitude, the way dia behavior dia tu adalah dipengaruhi oleh macam mana mak ayah dia didik. Contohlah kalau kita tengok anak dia mencarut, mungkin mak ayah dia selalu carut-carut depan dia. Mungkinlah kalau kita tengok mak ayah dia, anak dia tu cakap jerit-jerit, mungkin sebelum ni mak ayah dia sentiasa, maksudnya gaduh depan anak-anak. So dia rasa benda tu normal, cara bercakap macam tu. Tapi kalau kita tengok budak tu macam pendiam je, mungkin mak ayah dia diam. Sebab saya dah bercakap dengan kakak saya, kakak lagi seorang lah, bukan mak Lulu ni. Dia cakap, kita orang borak lah pasal, kenapa dah tiba-tiba borak pasal ni kan. Tapi dia cakap lah, ada cerita, dia ada dua orang kawan. Dua orang kawan ni, ada seorang tu, anak kawan dia ni banyak cakap sangat banyak cakap. Memang banyak cakap lah. Tapi dan seorang lagi anak dia ni sangat pendiam. Tapi bila tengok dia, maksudnya cara dia orang layan anak dia, yang anak banyak cakap ni, mak dia memang suka bercakap dengan dia. Dan yang anak yang pendiam ni, mak dia memang kalau dengan dia memang jarang sangat bercakap dengan dia. So kat sini nak cakap apa yang kita tunjuk, apa yang kita portray kepada anak kita, itu yang dia akan ikut. Itu yang macam mana membentuk peribadi dia tu. So dan bila kita sebut tentang emosi ni ada banyak sebenarnya, tapi bila kita sebut, dia lebih dekat dengan persepsi tentang marah. Emosi, emo lah korang ni macam tu. Dia akan jadi macam emo tu, maksudnya marah lah kan. Kita akan lebih faham emosi adalah marah. Macam ni tu apa, saya nak buat sekejap je, tiba lama pula nak zuhur dah. Okay, emosi ni, okay, bila marah yang tak dikawal, kita tahu akan menyebabkan sesuatu yang buruk lah, sesuatu yang tak elok, akan
kita ni tak boleh bila kita marah, macam video sebenarnya saya cakap, kalau kita marah kita akan jadi macam dah tak ada akal dah. Jadi macam tak boleh nak fikir benda baik buruk. Sebab marah tu daripada syaitan kan. So bila marah ni kita kena kawal benda tu. Sebab marah ni, yelah semua orang ada marah, tapi how kita kontrol marah tu adalah benda yang paling penting sekali. Dan macam mana? Sekejap Dan bila kita marah tu lah, kita tend to jerit-jerit, carut. Ada orang. So bila benda macam tu, bila selalu dia dengar, bila anak-anak selalu dengar ayah dia macam tu, dia akan jadi terikut-ikut. Dan anak-anak ni dia tak tahu benda tu salah ke salah atau betul. Dia just tengok dan diikut. Sebab bila contoh, kalau orang tu sentiasa buat, mesti dia rasa macam, oh benda ni biasa bagi dia. Contohlah, bila dia buat salah, lepas tu mak dia jerit. Jangan buat ni. So dia rasa benda tu benda biasa. Dia fikir macam, oh kalau buat salah, kena cakap jerit. Dia tak fikir jerit tu adalah marah. Macam tu. Faham kan? Dia akan fikir, bila nak tegur orang yang buat salah, kena jerit. Itu cara pemikiran dia orang. So kita yang dah dewasa ni, insya-Allah dah matang, kenalah kawal kita punya marah tu. Dan saya nak kaitkan sikit lah tentang yang dalam buku Aiman Azlan ni kan, pasal PIES KPI tu adalah KPI tu sebenarnya macam mana kita nak daripada physical, intelligence, emotion and spiritual punya state tu, daripada empat benda tu kita nak measure kita ni dah bersedia ke arah perkahwinan ke belum. Benda tu sebenarnya kita yang boleh tentukan sendiri kita punya KPI kita. Sebab setiap orang tak sama. So kalau nak tahu, boleh komen nak. Ada masa saya boraklah sikit, tapi seeloknya belilah buku ni. Sebab buku ni banyak lagi, saya pun tak baca banyak lagi pun, saya baca yang ni. So banyak lagi ni yang saya nak baca. InsyaAllah lah, lepas habis thesis saya bacalah habis. Sedih. Okay lah. Okay, saya nak tekankan jugalah sikit. InsyaAllah habis pukul. Saya nak tentang daripada emosi ni sebenarnya, kalau faham, kalau perasan, dia berkaitan dengan iman kita lah. Orang yang ada iman, dia akan sentiasa tenang. Contoh, sebab tu saya nak tekankan juga, kakak saya cakap semalam, dia cakap sebenarnya sangat penting, memanglah hadis pun dia cakap kan, kalau nak pilih pasangan, tengok agama dia. Tapi kakak saya cakap lah, kakak saya yang ada pengalaman dah kahwin, dia cakap memang kalau nak kahwin, memang sangat, agama sebenarnya sangat-sangat penting, sebab perkahwinan ni adalah benda yang sangat mencabar dan susah. Lepas tu dia cakap, sebab saya kan, saya cakap lah, abang ipar saya ni, saya sangat respect dia sangat bagus. Bagi saya, dia seorang suami yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat penyabar, sangat tak tahulah. Tapi nak cakap ni, kakak saya cerita sepanjang dia berkahwin lepas tu sampai dan saya beritahu sikit, abang ipar saya ni dia sangat independence. Dia sangat independent. Independent bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu apa? Independence lah. Dia sangat independence. Dan apa-apa maksudnya dia akan buat sesuatu tu tak bergantung pada orang lain. Contoh, daripada kecil dia memang diasuh untuk dapatkan income sendiri. So dan dia sangat rajin lah. So bila dia kahwin kakak saya, dia start buat bisnes. Selain daripada dia account tapi dia cost account lah. Tapi lepas tu dia buat bisnes, vending machine apa semua. Dan waktu Lulu yang anak dia sulung tu, waktu dia berdikari. Thank you Ustaz. Thank you Ustaz. Independence is berdikari. Waktu Lulu kahwin, rezeki dia sangat murah. Sangat macam abang ipar saya tu banyak dapat bonus dan benda ni apa semua. Kakak saya lah cerita. Sangat banyak dapat rezeki tu ada. Melimpah ruah lah bagi mak seorang cakap. Sampai boleh beli kereta sendiri. Maksudnya boleh beli tukar kereta baru. Untuk ialah sebab sebelum ni pun dia guna Viva tak silap saya.
So untuk nak ada anak apa semua kan, so dia upgrade lah kepada yang lebih selesa untuk keluarga dia. So maksudnya rezeki anak tu ada, rezeki tu makin melimpah ruah waktu tu. So waktu tu macam ni lah dia punya graf hidup perkahwinan dia orang. So waktu tu okey ni, lepas tu mendata, tapi waktu Hafi yang adik dulu, waktu tu di masa mengandung ke masa mengandungkan Hafi tu, saya tak ingat mengandung atau dah melahirkan anak kot. Mengandung tak silap saya. Dia punya bisnes dia memang drop kosong betul. Memang hutang yelah, hutang sana sini apa semua tu kan, untuk bayar vending machine ni. Bila kita nak letak tempat tu, dia macam kita kena bayar dekat orang tu. So macam nak bayar kat orang tu pun kita tak ada duit. So bila dia tak ada duit, dia terpaksa hutang dengan orang lain juga. Nak bayar hutang orang lain, nak bayar hutang orang ni. Lepas tu orang yang berhutang dengan dia pula satu hal. So waktu tu memang sangat pressure lah hidup dia tu. Lepas tu dan waktu tu juga, cuba bayangkan orang yang tak ada iman lah macam ataupun memang tak ada agama, apa yang dia orang akan buat waktu stres macam tu. Sebabnya kakak saya cakap apa tau, abang ipar saya ni sampai cakap dekat dia apa, maksudnya waktu dah naik balik, sekarang dah kira okey lah. So kakak saya cakap bila Hafi tu beranak, Hafi tu dilahirkan, Hafi tu diberanakkan, whatever lah. Kiranya dia punya bisnes ni dia naik sama macam si Hafi ni. Maksudnya contohlah Hafi tu boleh meniarap. So bisnes dia pun tengah meniarap. So bila Hafi ni boleh merangkak, bisnes dia pun merangkak. So bila Hafi tu boleh jalan sikit bertatih, bisnes dia pun kembali bertatih macam tu lah. So sekarang bila Hafi ni dah boleh lari, dah cakap berpopek-popek dah kan. So macam tu lah bisnes dia sekarang. Maksudnya dia grow tu. Tapi waktu dia jatuh merudum tu, dia pernah cakap kat kakak saya, dia pernah cakap sekarang lah kot, dia cakap kat kakak saya, waktu dia jatuh merudum tu, dia fikir apa tau, aku ni kalau tak ada iman ni, tak tahulah apa yang dia akan buat, tak tahulah apa yang dia akan fikir macam tu kan. Maksudnya kalau dia tak ada agama tu, mungkin entah apa-apalah yang dia akan buat, yang dia akan react with that situation tu macam tu. Lepas tu nak cakap, maksudnya orang yang ada iman ni, bila dia susah, maksudnya memanglah kita susah senang kita kena ingat Allah. Tapi at least orang yang ada iman ni, kalau setipis mana pun iman dia, waktu dia susah dia akan ingat Allah. Kalau senang dia lupa pun, at least bila dia susah dia akan ingat Allah. Sebab dia ada Allah. Sebab dia ada Allah. So bila dia susah, dia akan cari Allah. Dan bila cari Allah tu, Allah dah cakap, bila ingat aku, hati akan jadi tenang. So waktu itulah bila kita ingat Allah, kita akan jadi tenang. Dengan orang yang beragama, dengan kita pilih orang yang beragama ni, insya-Allah hidup kita tenang, hidup dia tenang, hidup kita tenang, anak kita pun tenang. Macam tu. So saya nak banyak ni, ya Allah, kenapa saya start lambat? Sorry, iman adalah mutiara. Betul Ustaz, iman adalah mutiara. Iman sangat berharga. Susah, kita nak jumpa tu pun susah. Dan sangat mahal. Lepas tu apa lagi saya nak cerita? Ada lagi. Banyaklah pula. Bila ada agama, ya Allah. Okay. Betul pula tiba-tiba kan. Lepas tu kan, tak apalah. Ini saya ada lagi lah satu kisah. Tapi tak apalah. Saya cakaplah sikit. Okay. Masa saya SEM berapa dekat degree, dekat UiTM, SEM 1 kot, saya tak ingat lah. Dah lama dah, 6 tahun dah. Saya adalah ikut satu forum ni. Forum ni ada Aiman Idris waktu tu, jemputan Aiman Idris cakap pasal ni lah kot, lebih kurang. So dia cakap lah tentang emosi. Macam mana kalau dia cakap tentang pengurusan marah. Lepas tu dia bagi satu situasi di mana satu pagi ni dia bangun, dia bersiap nak pergi kerja, dah ada anak-anak, dah ada isteri kan. So dekat satu meja ruang makan untuk sarapan ni, so dia duduk. Yelah, duduk siap pakai baju siap-siap kan apa semua. So dia duduk, ada anak dia, so isteri dia datang, letak air, tuang air. Lepas tu tiba anak dia ni, yelah anak budak kan. Anak ni, dia buat apa saya lupa lah. Dia buat apa tapi air tu tertumpah dekat meja dan terkena baju dia. So bayangkan kalau waktu tu dia marah.
hey kenapa kena dengan baju ni, whatever tu kan. So waktu tu kalau dia marah, kalau dia bertindak dengan marah, maksudnya dia bertindak dengan keadaan dengan gaya marah, macam mana emosi anak tu hari tu? Anak tu nak pergi sekolah kan. Macam mana emosi seorang ibu tu hari tu? Dah marah-marah, sebab marah ni dia akan efek orang. Contohlah kalau saya start live tadi saya dah marah, mesti akan efek semua orang kan. Mesti akan efek orang yang tengok pun akan macam, apa hal umum ni macam tu kan. So okay, tapi kalau contohlah okay, bila dia marah kan, anak dia pergi sekolah murung, tak boleh nak fokus belajar, tak boleh nak fokus exam pun tak boleh nak buat dengan elok. Dia jadi macam tu, dia akan efek sampai malam, sampai satu hari tu lah. So isteri dia pun akan muram, maksudnya bila contoh suami dia balik kerja pun muka dia akan still masam ke apa, sebab bersedih dengan benda tu kan. So dia akan efek juga, efek kehidupan sehari tu lah semua orang, efek kita, efek juga orang lain. Lepas tapi andai katalah bila air tu tumpah terkena baju dia, tarik nafas, tenang. Okay, lepas tu bangun, lap meja, bangun, tukar baju. Lepas tu cakap kat anak elok-elok, ni apa semua, suruh minta maaf ke apa. Beritahu dia orang kalau dekat meja makan jangan buas sangat. Cakap elok-elok. Benda tu akan, okay, anak pun tahu kita tegur dengan baik. So takkan efek lah, maksudnya pergi sekolah pun dia suka. Ayah dia macam tu. Ayah dia react dengan apa yang dia buat tu dengan cara yang baik. Tapi kalau marah-marah, dia akan rosaklah emosi semua orang. Emosi anak lagi lah. Anak kan budak. Tu je lah quote untuk hari ni. Dah lambat saya nak cakap 10 minit je konon. Lepas tu saya nak cakap sikit penutup lah insyaAllah. Ada orang pernah cakap, orang ke? Adalah orang yang agak rapat dengan saya, dia pernah cakap, dia dah kahwin, dia dah ada anak dia dah besar. Dia cakap, sekarang ada benda yang dia buat waktu anak dia kecil dan dia menyesal dia buat. Sebab dia nampak efek benda tu, maksudnya dia nampaklah efek daripada apa yang dia buat dulu tu dan anak dia yang jadi sekarang. Dia cakap lah dia menyesal benda tu. Tapi itulah, dah menyesal, tak boleh nak buat apa lain. Kita ni melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Waktu kecil tu lah kita akan lentur. So, tapi sebenarnya contohlah kalau anak kita tu 4-5 tahun, sebenarnya kita masih boleh didik dia. Macam mana nak didik tu, Google lah. Kita berguru lah dengan orang yang ada pengalaman, orang yang berilmu. Macam saya, kalau saya perasan contoh kan, sebenarnya kan buku yang saya beli ni buku ni, banyak benda saya rasa macam sangat best. Tapi bila saya borak dengan kakak saya semalam, kakak saya yang dah kahwin tu lah, kakak mak dulu ni kan, bila saya borak dengan dia semalam, apa yang dia cakap dekat saya sebenarnya semua dalam buku ni. Saya macam kadang-kadang, semua dalam buku ni. Lepas tu dia cakap lah, itulah sebenarnya buku ni dia macam selain daripada ilmu yang kita kena ada, dia based on pengalaman lah. Orang yang lalui tu dia akan tahu benda tu. Sama lah macam buat tesis sekarang kan, orang saya bila saya cakap dengan orang yang tak pernah ambil master pasal master ni ini, dia macam tak boleh nak blend tau. Macam okay, tak apalah, saya cakap je lah sekadar nak meluahkan. Kenapa? Itulah tu sajalah untuk hari ni. Okay, semoga bermanfaat lah. Maksudnya kalau kita nak didik anak ni, kita didik diri kita dulu. Kita cari pasangan kita macam mana kita nak anak kita tu nanti. Kalau kita nak anak kita tu jenis sabar, kita kena didik dia jadi sabar. So macam mana nak didik kita jadi sabar kalau kita ni orang yang pemarah? Kita guna ni KPI, emotional KPI. Macam mana nak buat emotional KPI tu? Saya tak boleh nak ulas sebab ni apa orang cakap confidential buku. Itulah, itu sahaja daripada saya hari ini. Siapa nak tahu, saya boleh share dia PM belakang. Saya boleh share PM belakang lah siapa yang tahu pasal KPI tu. Nanti saya share. So ada je ramai, tak ada ramai, adalah beberapa kawan, sahabat yang kenal saya pun ada je dia orang tanya pasal istikharah, pasal macam mana nak
yakin pasangan kita ni. Saya tak kahwin lagi pun. Kenapa tanya saya? Itu sajalah. Banyak pula. Okay lah. Zohor dulu. Okay, jangan lupa like, share, komen dan semula. Oh, lagi satu untuk semua. Kita ni tahu, kita buka order. Maksudnya kita terima lah order. Order kita terima. Dia punya rate boleh WhatsApp untuk tanya. Rate dia sama je macam dulu pun. Cuma siapa yang book 2 malam dan ke atas, insyaAllah bolehlah dapat murah. So tak payahlah stay 1 malam je. Stay lah banyak-banyak malam. Korang pun tak adalah terdedah dengan at least korang walaupun datang homestay, korang stay lah macam ikut PKPB kan. So stay lah lama. Macam tu lah. Itu sahaja. Sila komen, sila share video ni. Tolonglah share. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next live. Saya sedang berusaha untuk bawa seseorang dalam live kita. Doakanlah dia lembut hati. Bye. Assalamualaikum.